pastikan belajar menonton part 1 sebelum menonton part 2. Part 1 disertakan di description. Very good. Selamat menonton. Tahulah. Sebab kita akan buat cara penulisan ini ni menggunakan step-step kerja kita. Okey, contoh je. Kalau kita mula masuk site, apa yang kita nak kena buat? Tahu. Tak tahu. Okey, tak tahulah anak saya ni. Baru belajar-belajar dia tak tahulah ni. Bukan rakam je. Okey, kita bila kita site, kita akan buat kerja-kerja clearing. Betul? Tapi saya tak naklah buat cerita kerja clearing ni. Senang sangat pula. Jadi kita terus kepada bangunan lah. Bila kita dah siap buat kerja-kerja pembersihan, dah buat setting out, dah buat ambil label, kita akan setting out. Pointkan dekat bangunan-bangunan kat mana tiang-tiang kita, ataupun buat kalau dekat site tu, kalau kita kat site dia panggil kita kandang lah. Kat keliling tu ada kayu kat tepi-tepi tu, namanya kandang. Kita akan packingan lah, packkan kawasan tersebut. Contohnya dalam modul kita, muka surat ni seperti ni 132. Boleh tengok kat 132 kat sini ni. Okey, ini ialah Kabur. apa nama ni, guard lah, pondok guard. Saya buat bangunan yang mudah sikit supaya semua orang senang faham lah. Guard ni mempunyai panjang 5,000 ataupun 5 meter kali 5 meter. Tengok unit dia adalah dalam milimeter. Kita ada berapa asas pad? 4. Ada 4 asas pad ni. Asas pad kita ada 4. Saiz rasuk kita ialah ground beam punya 250 kali 500. Ni kalau kita tengok 250, ini maksud dia gambar yang kita nampak ni 250 ialah yang kita nampak ni. Makna dia kelebaran dia ialah 250 dan tinggi kita punya ground beam ialah 500. Okey. Ini tunggul tiang atau stam Saiz kita punya pad footing berapa? Tengok. 1,000. 1,000 kali 1,000 ataupun 1 meter kali 1 meter lah. Bawah sikit. Okey, ini ialah kita punya stam tadi. Stam 300 kali 300. Kita ada space block 40. Kita ada besi tertulang utama, main bar kita 4 darab dengan 12. 12 diameter dia 12. Jenis dia Y, kita ada 4 batang. Lepas tu kita ada 6 R8 150. Maksud dia R ni ialah mild steel mild steel dengan diameter 8. Kita ada 6 bilangan dengan jarak setiap dia spacing di antara satu dengan satu ialah 150. Okey, yang ini ialah ground beam. Ground beam, jadi bila kita buat kerja-kerja ground beam, biasanya kita akan buat link konkrit lah. Kita letak link konkrit kat situ. Tengok tadi 250 ialah lebar dia dengan tinggi 500. Besi tertulang utama dia 4Y12 dan juga link dia atau stirap atau perangkai R10 dengan jarak 200 mm. Jadi sebelum kita buat kiraan take off ni, kita kena faham lukisan itu sendirilah. Kalau tak faham, kita tak boleh buat. Sebab tu perlulah tengok dulu lukisan, ronda-ronda lukisan, barulah kita masuk ke site biasa macam tu. Ini adalah keratan rentas untuk kita punya tiang. Ni ialah beam kita. Ni beam kita tadi 1,000. Lebar dia 300. Ini ialah ketinggian tunggul tiang ni. Stam stam ni dikira daripada atas kita punya pad footing sampai kepada ground beam. Ni dotted line ialah ground beam lah kat sini. Ini dikira stam. Okey, nampak tadi dekat stam tadi ada 6R8 jarak 150. Ini adalah bilangan dia lah, 6 batang. Jarak satu link dengan satu link ialah 150 lah. Kadang-kadang dalam lukisan dia tak bagi 6 ni. Bilangan tak bagi, jadi kita kena dapatkan bilangan link kita lah. Okey, ni ialah ketebalan beam kita ni. Ni cross section ni belah belakang ni. Dotted line ni sebelah belakang. Yang ini ialah lantai. Lantai kita ada hardcore dan juga concrete slab. Ini ada starter bar kita 400. Ni kalau tidak diberi
starter bar ni kita kena, biasanya diberilah, tapi kadang-kadang tak diberi. Kita kena buat sendirilah Kalau okey, kalau starter bar untuk kawasan compression, tahu bila kita buat analisis structure, kita akan belajar tension, compression punya tempat kan. Tengok. Jadinya kalau dekat compression, di mana berlaku mampatan dekat bahagian situ, kita ambil starter bar dia atau permulaan besi dia ialah 40D. Kalau tak diberi 40 kali diameter, maknanya tadi kalau kita tengok ni tadi berapa dia punya ni, diameter dia 12 saja. Betul ni 12 kan. Jadi kita darabkan 12 kali dengan 40 sama dengan berapa? 4 kali 28. 480. 480 lah. 480 dia punya lapping. Lapping tu maksud dia ialah ni. Daripada dia keupayaan dia ni. Ni namakan starter bar. Besi ni sepatutnya berhenti kat sini, tapi sebab kita nak sambung dengan besi tiang, ada starter bar. Di mana berlaku penyambungan besi kat mana-mana pun, kena ada starter bar lah. Contohnya dekat tangga, ni ada starter bar dia 40. Dekat tiang biasanya structure mengalami mampatan. Jadi kita guna 40 ni. Sekiranya tidak diberi. Tapi biasa dalam lukisan, dekat ni katalah lukisan kita dalam drawing, dekat ujung ada legend. Kat sini dia akan bagi tahu lah compression dia berapa, diameter, tension dia bahagian berapa. Ini compression punya tempat. Kalau tension kita gunakan 60 ni. Ini ikut JKR dia lah. Kalau contohnya compression ni, ni kalau awak punya beam, ni contohlah beam ni rasuk disokong mudah kan. Sokong mudah kat sini. Bila dikenakan beban kat sini, kita akan ada besi kat sini kan. Jadi kat sini kalau kita buat gambar aja komponen tu, dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. Jadi kat sini berlakunya tension. Kalau kat sini, contohnya tadi dekat kita punya beam tadi, beam kita part Y12. Kalau dekat sini awak tengok sini, ni. Ni dekat sini, mana besi kat tengah-tengah sini, dekat bahagian bawah mengalami tension. Sekiranya besi tu perlu disambung, dia kena gunakan 60. Katalah tadi 12 kali 60 lebih kurang 720. 720 lah. Biasanya kontraktor tak bila buat 80, kadang-kadang dia terus buat je 500 macam ni, buat 2.5 biasanya kat side macam tu lah. Tapi kalau 450, 80 boleh diterima juga lah. Biasanya besi sampai kat side berapa meter? 12 meter panjang. Jadi kalau bangunan kita panjang, macam bangunan dekat PBL kita ni, itu kat rumah saya. Kat PBL tempat kita belajar itu, dia lebih 12 meter, maknanya ada tempat-tempat yang akan berlaku lapping. Sama juga. Lapping pun kena buat macam ni juga lah. Kalau area tension 60, kalau compression 40. Itu kena ingatlah dia kat side ni. Kadang-kadang kita buat inspection, kita dalam drawing tak beritahu kat situ berapa, tapi walaupun awak ni tak pandai nak kira, waktu masa tu memang tak sempat nak kira lah dekat side kan, kita kena tahu gambar ajar momentum dia macam mana, dekat mana compression tension awak mesti dapat pastikan. Jadi boleh cakap je, okey kat sini mesti 700, kat sini compression mesti 400. Boleh jawab macam tu lah. Itu menunjukkan awak punya kecekapan tinggi kan, dibandingkan dengan orang lain yang mesti nak tengok drawing ke benda. Itu perbezaan je lah kalau kita faham teori-teori. Sebab tu bila belajar ni, di antara subjek structure, analisis, design dan juga construction, sebenarnya dia berkait dengan satu sama lain. Kita fahamkan lah. Okey. Okey, dan depan ni kita akan tengok dia punya kerja-kerja penggalian Okey. Sekarang kalau kita tengok ni, semua ukuran diambil daripada center ke center. Kena ingat tu. Macam juga soalan yang lepas, ada yang tanya pula soalan tu, kenapa lukisan ni adalah ujung luar bangunan ke bangunan. Sebenarnya semua ukuran kalau dalam engineering dia ambil daripada center ke center. Tapi kena tengok drawing, kadang-kadang
Yang lukis tu mungkin arkitek atau mungkin ada orang yang kurang berpengalaman, dia akan buat tepi ke tepi. Jadinya kita tengok lukisan dia lah. Tapi secara umumnya konsep dia ialah center to center. Contoh je ni 500 pula. 5,000 ni ialah center stump ke center stump. Bila kita buat kerja-kerja, kita akan buat penggalian topsoil. Tahu topsoil apa? Topsoil ni mengandungi humus lah, ataupun bahan-bahan yang mudah terurai, yang mudah bila makan masa dia akan mereput lah. Jadi kita kena buang lah daripada site kita sebelum kita buat pembinaan apa-apa bangunan kat situ. Kalau tak nanti bangunan kita, struktur kita mungkin ada yang termendap lah disebabkan adanya humus dalam topsoil kita. Jadi ini tengok kat site kat mana berapa banyak lah ketebalan dia. Sebab satu site dengan site yang lain mungkin berbeza lah ketebalannya. Okey. Contoh kat sini macam mana cara dia nak dapatkan ini dia punya kelebaran dia. Kita akan buat kerja penggalian. Okey, macam yang lepas kita hari tu awak ada buat kadar bina harga mengenai kerja-kerja penggalian. Sekarang penggalian tu sebenarnya ada beberapa peringkat lah. Satu, kalau awak tengok muka surat 134, kita ada kedalaman maksimum 0.25. Maksimum 0.25 meter dalam. Lepas tu tidak melebihi 1 meter. Tidak melebihi 2 meter, tidak melebihi 4 meter, tidak melebihi peringkat selanjutnya setiap 2 meter. Kenapa dibuat perbezaan kedalaman dalam kerja penggalian? Ini adalah disebabkan, kenapa berbeza? Sebab kedalaman lain, pressure lain. Pressure lain. Itu dari segi geoteknikal je lah. Tapi dari segi kerja je, bila makin dalam, makin senang ke susah buat kerja? Susah. Makin susah. Bila dalam lagi, kita akan kena gunakan Bahan. Susah. jentera lah. Nak gali dengan tangan, ada pengsan kita kan. Jadi kita akan gunakan jentera. Semakin dalam, maknanya jentera yang kita gunakan semakin mahal lah ni. Dibanding kalau kita pakai tenaga manusia, bandingkan dengan jentera bila kita buat comparison. Sebab tu bila kita nak buat kerja kat site, kita tengok sama ada gunakan tenaga manusia ataupun jentera tu lebih murah dengan jentera lah. Kalau jentera tu murah, kita sewa lagi berbaloi, baik kita sewa lah. Lagi satu, bila semakin dalam, ada tak mungkin kesan-kesan lain selain daripada kesukaran buat kerja? Ada. Masa. Masa dia tambah. Okey, masa dia lebih panjang lah, lebih dalam lagi. Penat. Penat lah, orang tangan penat dia lagi. Duit. Duit lagi. Entahlah. Kemungkinan tanah tu runtuh ada. Sebab bila dalam, kemungkinan tanah tu makin lama tak stabil. Jadi, kena letakkan jermang tumpang atas support supaya tanah tu tak runtuh lah. Sebab tu kita tengok bila kes-kes dalam pembinaan, semasa pembinaan berlaku lebuhan, ada orang meninggal kat situ. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. Jadi perlukan dinding-dinding penahan supaya tanah tu tak runtuh. Sebab tu makin dalam, kos dia semakin mahal. Awak boleh tengok dalam schedule of rate yang hari tu saya dah WhatsApp kat semua untuk buat assignment yang tu kan. Kat situ kita tengok makin dalam harganya semakin tinggi lah. Cuba awak tengok muka surat 134 ni. Okey, nampak? Apa sebab-sebab berlaku benda macam ni? Nampak? Dia dah buat stump dah ni. Ni tinggal nak buat kerja konkrit je. Konkrit pad footing mungkin dia dah buat. Tapi belum sempat, tanah dah runtuh kat sini. Jadi kedalaman melebihi 1 meter kat sini saya tunjukkan. Perlukan dia punya penahan kat sini lah. Jadi itu menyebabkan kos dia semakin tinggi lah. Jadi maknanya setiap kali penggalian tu kita akan buat pengasingan sebab harga berbeza. Boleh baca juga mengenai topsoil dalam surat 135 ni. Boleh buat lah. Lepas tu tanah ni dia akan berlaku pengembangan jugalah bila kita tanah bila kita gali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter padu. Bila kita keluarkan jadi berapa? Sama ke tak? Lain. Kenapa lain? Dia dah mampat.
Tadi dia mampat lah, tapi dah keluarkan dia. Mengembang. Dia dah mengembang lah. Mungkin dah ada rongga-rongga dah masuk, tanah pun dah pecah macam tu. Jadi dia punya penggemburan atau pengembangan dia lagi banyak. Jadi bila kita nak angkut keluar, kena angkut keluar tanah. Sebahagian mungkin akan kita gunakan kat site tu, tapi sebahagian lagi kita akan kena keluarkan. Jadi kita ada kos pengangkutan juga daripada site kita pergi ke tempat lain. Tu ada jarak lah, kena masukkan jarak dalam kita punya pengukuran. Dalam buku surat yang lepas, saya rasa saya bagi tu. Dalam bab yang lepas mengenai kerja bina kadar bina harga tu, dia ada peratus penggemburan mengikut jenis tanah. Boleh tengok kat situ lah nanti ya. Okey, lepas tu sekarang ni kita nak mula kira lah ni. Jadi untuk ni kita akan ada tutorial. Jadi setiap kali saya stop kat situ, semua orang mesti buat tutorial ni sampai kat mana saya berhenti. Untuk kali ini saya akan berhenti untuk penggalian topsoil je. Jadi pastikan semua orang faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp kat saya lah apa yang tak faham kat situ Okey, contoh tengok muka surat 137 kat situ. 137 ni. Okey, kita tengok cara kira dia kat sini. Tak apa, saya tulis balik kat sini lah untuk lebih memahamkan anak-anak semua. Okey. Kalau dah senang kita boleh letak. Biasa-biasalah atas kena letak tajuk tu, awak kena buat lah ni. Saya tak buat lah ni Kita buat ringkasan je, excavation for topsoil. Ni saya tulis supaya awak faham lah ni dalam modul pun. Tapi kalau dalam bila awak kerja nanti mungkin dia tak perlu dituliskan lah, tapi untuk memudahkan ni. Jadi kena buatlah length kat sini. Panjang dia. Nak dapatkan panjang tu kena tulis step dia. Supaya orang akan datang dia faham macam mana awak dapatkan tu Tadi kita dah dapat center tu, center berapa meter tadi? 5 kot. 5 kot. Okey, 5 kot. Kat sini kita boleh pakai 3 titik perpuluhan lagi. Untuk pengiraan description kat kawasan ni, kat laju 4 ni kita boleh buat dalam 3 unit perpuluhan. Lepas tu kena tambah. Ada berapa side tadi? Kiri dengan kanan. Betul? Back footing tadi. Back footing. 2 ni sebab dia kiri dengan kanan Lepas tu darab ataupun ni ada 2 cara lah. Kalau tengok ni saya tulis 2 stroke 0.5 stroke 1 meter. Tapi kalau awak confuse, awak boleh buat yang ni jugalah. Yang pentingnya fahamlah apa yang dimaksudkan. Jadi saya buat yang ni lah, takut awak confuse. Okey, 2 darab dengan 1/2. Kenapa 1/2? Kenapa 1/2? Sebab macam ni gambar tadi. Okey, tengok ni ni. Ini adalah 5. Kita nak kira daripada hujung sini ke hujung sini. Jadi kita kena tambah 2. Separuh sini, separuh sini. Itu jebaknya 1/2. Ada 2 bahagian lah. Lepas tu kita darab dengan 1000. 1 meter kan. 1 meter. Jadi kita dapat kecil pula dah ruang ni. Sabar sikit. Jadi totalnya berapa? Yang atas campur dengan yang bawah ni kita dapat 6.00 meter lah. Ini menunjukkan panjang sini panjang ujung sini sampai hujung sini ialah 6 meter. Separuh pad footing sini, separuh pad footing sini ni. Ini. Okey, bila kita dapat 6 meter ni, kita masukkan dalam sini berapa titik perpuluhan kat sini? 3, 2. 2 sahaja Ni dalam meter square. Topsoil perkiraan dalam meter square 6 meter darab dengan 6 meter lah. Bagi jawapan 6 kali 6 berapa? 12. 36. 36.00. Ni apa benda ni? Luas. Luas je. Jadi kena tulis benda apa ni? Sebabnya ini dimension paper. Kita akan masuk satu paper lain. Jadi kita tengok kat sini kita tulis excavation for topsoil.
Berapa berapa saiz dia? Tebal dia berapa? 0.1 meter. Excavation. Jadi ni nilai dia. Ni kena setentang dengan dia supaya bila kita nak masukkan abstract paper nanti senang sikit lah. Okey, lepas tu bila kita ni dah gali, biasanya toksoil ni kita akan gunakan untuk apa kalau dekat site? Kita boleh buang jauh, boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya toksoil ni ialah tanah, boleh buat baja juga. Atau kalau nak buat landscape, kita boleh gunakan tanah ni guna semula. Jadi kita biasanya letak dalam kawasan kita punya kawasan pembinaan juga. Lepas tu kita akan guna semula, kita boleh kita buat landscape nanti. Atau nak buang jauh pun tak ada masalah, nak jual pun boleh juga. Terpulang kepada site awak lah macam mana awak buat decision ni. Jadi lepas kita dah gali ni, kita kena bawa keluar lah. Jadi keluar tu dalam meter square ke meter cube? Meter square. Macam mana tanah nak ambil dalam meter square? Mesti dalam meter cube. Okey. Kita tulis kat sini balik 6.00. Kita darabkan dengan tebal dia tadi ni. 0.1. Dapatlah dia punya meter cube dia 3.6. 6. Ni kita tulis kat situ lah. Macam dalam muka surat 137. Ni saya tak payah tulis lah kot dah. Awak boleh tulis sendiri. They preserve topsoil in temporary soil average 10 meter distance. Kalau 10 meter letak 10 meter lah. Sebab bila jarak kita jauh, maknanya kos dia akan meningkat. Disebabkan kita guna pengangkutan lori yang mungkin lebih besar, minyak lebih banyak. Jadi itu akan melibatkan kos lah. Yang itu untuk hari ini, saya nak semua orang buat sampai topsoil. Buka dekat muka surat latihan 173 ni. Sediakan selai TBQ dengan menggunakan kertas dimensi, kertas FMBQ. Jadi yang ini awak kena buat berdasarkan gambar ni lah. Dalam 174, 175 ni, buat hari ini excavation for topsoil only. Nanti the next sesi nanti saya akan ajar pula untuk excavation yang lain lah. Tak boleh ajar banyak-banyak kan, terkurung lah nanti. Jadi semua kena buat. Setakat ni semua buat excavation for topsoil only untuk latihan dalam 173. Okey. Saya ingat untuk hari ini itu aja yang saya sampaikan sebab memori pun dah full ni. Nanti kita jumpa lagi. Saya akan emailkan tutorial ni kena buatlah, dah ada dalam modul jadi semua boleh tengok. Untuk assignment hari tu saya dah buat assignment pasal masalah dalam projek pembinaan kan, berdasarkan kontrak. Tapi saya dah tukar sikit pakai internet je. Sebab sekarang ni kita tak boleh keluar, kan saya pula yang kena tangkap sebab memberi arahan kepada student untuk keluar. Jadi nanti saya akan emailkan kepada ketua kelas untuk buat sekali dengan tarikh dan juga apa yang saya nak kasih. Itu aja untuk semua student saya. Diharap bersabar dengan cabaran yang sedang kita hadapi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.